Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah Allah dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi dalam siri pelajaran ilmu fiqh daripada kitab Hidayatus Subyan. Pada malam ini kita sambung membaca kitab ini lagi. Faslun. Barang siapa yang wajib atasnya Jumaat. Barang siapa yang wajib atasnya Jumaat dan meninggal ia akan dia dengan tiada uzur, maka bermula qaul yang asahnya dibunuhkan dia apabila tinggal lagi waktu zuhur, qadar yang tiada lulus padanya 2 rakaat sembahyang Jumaat dan 2 khutbahnya. Dan jika berkata ia, aku sembahyang akan dia zuhur sekalipun. Masalah. Barang siapa meninggal ia akan sembahyang atau satu rukun daripada segala rukunnya atau satu syarat daripada segala syaratnya, ia ijma' ulama' pada kedua dengan sengajanya, lagi diketahui akan tiada sah sembahyang dengan ketiadaan keduanya, iaitu fasik ia dengan ijma' ulama' padanya, seperti meninggal memberi zakat 2 dan wajib dibunuh akan dia dengan pedang, kemudian daripada disuruh ia taubat dan tiada ia taubat, dan jikalau meninggal ia akan satu sembahyang sekalipun, padahal ditakut atasnya mati dengan ketiadaan iman, wal'ayazubillah, dan tiada harus diberi makan atau diberi minum akan mereka yang tersebut itu apabila ia lapar atau dahaga, kerana bahawasanya tiada dihormati akan nyawanya, seperti anjing yang menggigit jua. Dan sayugia bagi orang yang mempunyai agama bahawa tiada hadir ia pada majlis bahawa tiada hadir ia pada majlis yang ada ia padanya dan pada jamuannya dan pada jenazahnya, dan tiada disembahyang atas mayatnya pada zuhur supaya takut oleh yang lainnya, dan sayugia dikuburkan dia pada tempat yang jauh daripada tempat perkuburan orang Islam yang tiada fasik, dan dinamakan perkuburannya itu perkuburan orang dan dinamakan perkuburannya itu perkuburan orang fasik. Demikianlah seperti barang yang berkata akan dia oleh Sayyid Ahmad bin Samit Tanbih. Telah berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa mendakwai bahawasanya antaranya dan antara Allah Ta'ala satu hal yang menggugur ia daripadanya akan wajib sembahyang, atau harus baginya minum arak atau makan harta manusia dengan tiada sebenarnya, seperti menyangka oleh setengah daripada orang yang mengaku dirinya ahli tasawuf, maka tiada syak pada wajib bunuh akan dia, tetapi bermula bunuh orang yang demikian itu terlebih afdal daripada bunuh 100 kafir yang asli.
Kerana bahawasanya mudaratnya itu terlebih banyak daripada mudarat kafir yang asli. Alhamdulillah. Sebentar tadi kita baru membaca satu petikan daripada kitab Hidayatus Subyan tentang orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat dan juga sembahyang 5 waktu dengan sengaja. Dosanya amatlah besar. Dosa meninggalkan sembahyang Jumaat dan sembahyang 5 waktu dengan sengaja adalah sangat besar dosanya. Dan adalah di antara dosa yang paling besar selepas daripada syirik. Oleh itu, marilah kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa kita dahulu. Betapa banyak sembahyang-sembahyang fardu yang telah kita tinggal kerana sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, sibuk dengan anak isteri, sibuk dengan tetamu, sibuk dengan internet, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan YouTube, sibuk dengan perniagaan, sibuk di pasar malam, dan bermacam-macam lagi sibuk hal-hal dunia sampai terluput waktu sembahyang. Walaupun satu waktu sembahyang kita telah tinggalkan dengan sengaja, kita telah pun berada di dalam dosa yang amat besar. Dosa yang paling besar yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dosa syirik. Dan selepas itu dosa meninggalkan sembahyang fardu dan juga sembahyang Jumaat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sembahyang itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, berarti dia mendirikan agamanya. Dan siapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya dialah meruntuhkan agama. Saya ulangi. Sembahyang itu adalah tiang agama. Sesungguhnya sembahyang itu adalah tiang agama. Maka sesiapa yang mendirikannya, sesungguhnya dia mendirikan agamanya. Dan sesiapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya dia adalah meruntuhkan agama. Beza antara Islam dan kafir ialah meninggalkan sembahyang. Oleh kerana itu, kita yang dulu telah banyak meninggalkan sembahyang ini, bertaubatlah kepada Allah SWT. Menyesalilah atas dosa kita meninggalkan sembahyang fardu. Dan berjanjilah kepada Allah SWT bahawa kita tidak akan lagi meninggalkan sembahyang fardu. Tidak meninggalkan sembahyang 5 waktu dan juga sembahyang Jumaat. Kerana orang yang meninggalkan sembahyang fardu ini, pemerintah wajib suruh dia bertaubat dan kembali mengajarkan sembahyang. Jika dia enggan, maka hendaklah dia dibunuh dengan pedang. Hukumnya dibunuh. Hukum meninggalkan sembahyang fardu dan juga sembahyang Jumaat ini adalah termasuk dalam hukum had, hukum jinayah. Seperti mana hukum orang yang berzina, mencuri, merampok, merompak, membunuh orang dan sebagainya. Hukum orang yang meninggalkan sembahyang fardu juga termasuk dalam hukum jinayah, iaitu hukum bunuh. Seperti mana hukum kata orang yang murtad juga dibunuh jika dia enggan bertaubat dan kembali kepada Islam.
Begitu juga orang yang meninggalkan sembahyang fardu. Jika dia enggan bertaubat dan kembali mengerjakan sembahyang, maka dibunuh juga hukumnya. Dipancung dengan pedang. Amat berat hukumannya. Kerana dosanya itu amat besar. Oleh kerana itu, marilah kita bertaubat di atas segala dosa-dosa kita dulu. Meninggalkan sembahyang fardu dan sembahyang Jumaat. Dan tidak akan tinggalkan lagi selepas ini. Dan orang yang meninggalkan sembahyang fardu ini, walaupun ulama mengatakan dia masih Islam, tetapi dia adalah dikira orang yang fasik. Dan seperti mana yang kita baca dalam kitab tadi, hendaklah mereka itu dikuburkan di perkuburan orang-orang fasik. Tidak boleh dikuburkan di dalam perkuburan orang-orang Islam. Tak payah beri makan minum kepada dia. Tak payah kesian pada dia. Amat berat. Amat berat. Intisari yang kita baca tadi. Cuba kita dengar balik apa yang dikupas dalam kitab Hidayatul Sufiyan tadi. Amat berat. Jangan bagi makan, jangan bagi minum. Kalau dia mati pun tak payah pergi sembahyang jenazah dia. Kalau dia buat kedara pun tak payah pergi lah. Tak payah pergi. Kalau dia mati pun nak kubur di tempat lain, tak payah di perkuburan orang Islam. Kuburkan dia di perkuburan orang fasik. Itu orang yang meninggalkan sembahyang fardu. Kalau orang yang murtad, disuruh dia bertaubat dan kembali kepada Islam, dia enggan, juga dibunuh. Dan tidak boleh dikuburkan di perkuburan orang Islam. Dan tidak boleh diurus jenazahnya sebagai jenazah orang Islam. Tetapi orang yang meninggalkan sembahyang fardu ini, dia tidak dihukum ke murtad, tetapi dihukum ke fasik. Dia kapan disemayangkan? Diurus jenazahnya sebagai seorang Islam. Tetapi dia dikuburkan di perkuburan orang fasik. Sehingga kita bertemu lagi di lain masa. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa ila liqa' ma'assalam.